Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana orang buta boleh memasak dua lauk dalam satu masa. Saya hari ini saya nak buat goreng ayam dan juga masak sayur sawi. Jadi saya akan menggunakan dapur ni ada dua. Saya akan menggunakan kedua-duanya sekali lah. Okey. Jadi mula-mula saya kena masukkan minyak. Minyak saya daripada botol saya tuang ke dalam cawan ni. Jadi sekarang saya nak masukkan minyak ni ke dalam kuali dulu. Mata tak nampak, tak boleh guna botol tuang. Kena tuang dalam cawan dulu baru boleh masukkan dalam kuali. Okey, sebentar. Okey, sekarang saya hidupkan api dulu Saya hidupkan apinya. Nak hidupkan api ni sebenarnya saya kena rasa dekat bawah tangan ni, kena rasa bawah tangan. Sama ada dia besar ke kecil ni kena rasa lah. Sambil saya nak tunggu minyak ni masak, okey, ini garam. Ini garam Saya orang tak nampak, kena perlahan-lahan buat kerja ni. Okey, ini garam saya akan letak sedikit ke dalam ayam yang saya dah basuh tadi. Okey. Okey, sebelah ni ni kunyit. Ramai orang ingat orang buta tak pandai masak. Jadi saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan bahawasanya orang buta juga boleh memasak. Okey. Sikit lagi. Saya gaulkan kunyit dan garam ni ke dalam ayam ni supaya sebatilah. Gaul sampai dia sebati dulu. Okey. Ayam ni saya rasa dah sebati lah Sekejap. Saya kalau nak tahu minyak ni dah panas ke belum, saya akan dengar bunyi. Kalau dia bunyi repot, maknanya ayam minyak masak ni belum panas lagi. Okay, sekarang saya nak simpan dulu saya punya garam dan juga kunyit ni, takut tumpah nanti. Okay, sekarang saya nak masukkan sedikit tepung ayam goreng. Ini tepung ayam goreng serbaguna lah saya guna ni. Rasa saya letak kat tangan, nak rasa berapa banyak saya letak tepung ni. Tak sama macam orang normal. Kalau dia masak
Nampak cepat dah kan. Kita ni mata tak nampak. Kalau masak perlahan-lahan kita buat. Okay, bila saya nak tahu minyak tu dah betul-betul panas, dia yang pertama dia tak berbunyi. Yang kedua kita boleh rasa guna, biasa saya rasa guna tapak tangan lah. Di atas ni kalau haba dia betul-betul dia dah sampai panas. Jadi sekarang saya nak masukkan ayam ke dalam kuali ya. Jadi saya akan letak ayam saya ni ke atas sendok ni dulu. Mula saya letak ayam saya ni yang saya dah salut dengan tepung ni. Okay, saya letak. Jadi kalau nak letak tak boleh terus letak. Saya kena betul-betul letak. Saya ni guna tangan kiri biasanya kidal. Saya tunjuk guna tangan kanan ya. Biasanya saya tak terus letak. Saya kena letak perlahan. Untuk rasa-rasa di tengah-tengah kuali baru saya boleh letak. Okey, saya pun letak. Okay, kalau saya nak tahu ayam saya ni nanti dah nak masak ke belum, dia akan ada bau. Kalau dia ada bau, ayam dia ada bau naik sikit, maka saya boleh pusing lah ayam saya ni. Dan waktu yang sama sekarang saya nak masak. Saya rasa api ni kuat, saya kena slow sikit. Nak tahu api nak slow, letak tangan di bawah kuali. Tapak tangan dia letak bawah kuali, boleh slowkan sikit. Sekarang saya nak masak sayur ya. Sayur saya letak kat sebelah ni. Saya akan gunakan minyak masak yang tadi saya masuk dalam cawan. Okey. Sambil saya tunggu kuali sebelah tu panas. Okay, cara saya nak pusing ayam cara orang buta nak pusing ayam dia berbeza sikit dengan orang Kelek. Jadi saya kena tarik ayam saya ni ke bahagian dada saya. Maknanya ke bahagian depan saya ni. Kalau saya tak boleh pusing macam orang normal pusing terus kait aja. Tak boleh. Saya kena tarik ke bahagian dada saya ni, tarik ke bahagian dalam baru boleh pusing ayam ni. Kalau tidak dia tak boleh pusing. Sekarang nampak ya, saya dah pusing ayam saya ni. Ni kalau bunyi kuat bermakna minyak masak tu belum lagi panas betul lah. So saya rasa api ni kuat sikit. Saya nak slowkan. Saya slowkan, saya kena rasa kat bawah sini. Okay. Sekarang ni saya nak masak sayur. Sementara saya goreng ayam ni, saya masak sayur. Ni sayur sawi yang telah saya basuh tadi. Jadi saya masukkan. Sekarang saya cakap saya biasa guna tangan kiri. Rasa macam api kuat, saya slowkan sikit apinya. Okay. Okay. Nampak ya tuan-tuan ya, orang muda pun boleh masak juga, tapi kena belajar. Kalau tak belajar, okay, sekarang saya nak masukkan sedikit air.
Okey. Sekarang saya masukkan sedikit air ke dalam kuali. Okey. Biasa saya letak apa ni, Maggi secukup rasa punya lah. Dia kata dah ada bawang semua, dah ada rasa, maknanya tak payah letak bawang lah. Zaman sekarang orang makan pun dah tak letak lah ikan bilis bawang kat sayur kan. Letak serbaguna, cukup rasa lah. Kita letak agak-agak lah. Untuk diri kita dan juga keluarga, kita letak agak-agak. Okay. Baik. Rasa macam mati je. Sekejap ya. Tapi gas mati. Okey, tadi dapur mati. Api dia kecil sangat kot. Biasa saya rasa guna tangan je. Okey. Nak tahu sayur ni dah masak ke belum, senang je. Kalau dia dah bunyi dia semakin lama semakin slow, maknanya sayur ni hampir masak lah. Nanti dia akan mendidih. Biasanya kalau kita letak sayur dalam kuali, kalau belum masak dia memang bunyi kuat. Kalau dia hampir masak, dia dah bunyi slow-slow, lama-lama dia air kuah tu akan mendidih lah. Okey. Sekejap ya. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana saya nak masukkan sayur ni dalam mangkuk. Okey, sayur ni dah masak. Jadi okey. Ini mangkuknya. Jadi kalau saya nak masukkan, saya kena letak mulut kuali ni dekat betul-betul dekat atas mangkuk ni. Dia kena ke dalam sikit lah. Ini sebab saya nak tolak sayur kan. Jadi kena letak atas dia. Dia kena letak. Kalau tak ada rasa, nanti umpah atas meja. Jadi kita tolak, atas kita tolak. Okey. Jadi ini sayur yang saya dah masak lah. Sayur sawi je. Ada orang dia hari tu dia ragu-ragu, saya tanya saya ni buta ke tak. Dia tengok macam tak buta. Hari ni memang buta. Nampak sikit-sikit je. Ini saya tunjuk hari ni. Ni kat OKU saya. Saya memang orang buta. Kat OKU ada ni. Boleh cek kat JKM ni. Saya orang buta dulu sekolah berasrama penuh lah. Cikgu ada mengajar kita cara macam mana nak memasak. Ini sayur yang saya dah masak. Jadi sekarang saya nak pusing ayam dia sekali lagi. Jadi pusing ayam ni tadi cara dia kena tolak ayam ni ke bahagian dalam kita. Baru saya boleh pusing. Okey.
Dia nak tahu dia pusing ke tidak, dia tak bergolek. Kalau dia bergolek, maknanya dia kurang pusing. Okey. Ini dah pusing. Bila kita pusing, dia akan bunyi. Minyak tu akan sejak ayam ni kuat, bermakna kita dah pusing lah. Okay. Sekejap lagi nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana saya nak keluarkan ayam ni daripada kuali. Sekejap ya. Ini saya simpan dulu. Cara nak rasa api ni, letak tangan kalau orang buta lah. Kalau macam saya ni lah, kalau orang kelik dia tengok api tu berapa besar. Saya biasa letak tangan saya bawah kuali ni, saya akan rasa dia haba tu. Panas ke tidak. Kalau dia haba dia kuat, bermakna api tu besar lah. Biasanya kalau goreng ayam api besar, dia masak atas, dalam dia tak goreng, dia tak masak. Okey, bau ayam dah naik, bermakna ayam ni sebentar lagi dah boleh diangkat. Okey, sekarang saya nak pusing ayam ni sekali lagi. Saya kena tarik ke bahagian dalam dulu. Okey. Pernah tengok orang buta masak? Ini saya tunjuk ni nak bagi tahu supaya masyarakat kat luar ni pun tidaklah terlalu merendahkan OKU orang buta ni, sebab banyak orang di luar sana menganggap orang buta ni tak boleh nak buat kerja rumah. Ramai yang beranggapan begitu. Kebiasaannya anak-anak OKU yang ataupun orang OKU yang tak pandai buat kerja ni, tak pandai nak menguruskan sendiri, sebab waktu kecil-kecil mak ayah dia biarkan dia, tak mau bagi dia buat kerja. Tak nak ajar dia, suruh dia duduk diam, semua diuruskan. Jadi bila besar tak tahu nak urus diri sendiri. Itu yang membimbangkan lah.
Kalau dia kecil, kita didik dia, kita hantar dia pergi mana-mana pusat untuk belajar. Dia besar-besar dia boleh menguruskan diri dia sendiri ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana saya nak keluarkan ayam dia. Okey, saya akan letakkan pinggan ni betul-betul kat bawah kuali dia. Kalau jauh-jauh tak boleh. Saya kena letak betul-betul bawah kuali dia ni. Kemudiannya saya akan tarik ayam saya ni ke bahagian ke arah badan saya. Saya akan tarik ayam saya betul-betul ke arah badan saya baru. Okey. Okey dah. Okey. Tuan-tuan nampak ya? Saya tunjuk. Ini ayam yang saya buat yang goreng yang pertama. Sekejap ya. Okey. Saya goreng satu ketul lagi ya. Kita tak macam orang normal dia sekali dia agak-agak saya kena rasa kat tangan dulu. Tepung tu kena letak atas tangan saya, baru saya boleh letakkan di atas permukaan ayam untuk saya ratakan lah. Sebab kuantiti dia kita kena rasa sendiri. Masak sendiri kita rasa sendiri, tak boleh ikut cita rasa orang. Kalau ikut cita rasa orang, dia cara dia lain, cara kita lain, tak sama. Saya punya lah, itu pandangan saya lah. Tapi kalau orang lain, cara masing-masing ada dia punya cara lah. Okey, ini ayam yang saya dah gaul dengan tepung. Jadi sekarang saya nak letak ayam ni ke dalam kuali. Saya kena letakkan dia dulu. Okey. Ini saya letakkan kuali. Saya tunjuk live ni sebenarnya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita, walaupun manusia ni hidup ni dalam dunia semua ada kelebihan dan kekurangan. Tak ada yang sempurna. Ada orang normal pun dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Jadi sementara saya nak tunggu ayam saya ni, saya nak basuh kuali dulu ya. Biasanya orang lepas masak dia malas nak kemas sebab lepas masak dia campak kat kuali, ada kat sinki dia. Itu yang menyebabkan dia malas nak kemas. Biasanya nak masak kena rajin kemas. Okay, sekarang saya nak pusingkan ayam saya ni. Saya kena tarikkan ayam saya ke bahagian badan saya dulu, baru saya boleh pusing. Okay. Nampak dah siap pusing. Nak tahu dia dah pusing ke belum? Bila kita dah terbalikkan dia, minyak tu di dalam kuali akan bunyi kuat. Maknanya dia akan sejat ayam yang belum disejat tadi lah.
Siapa yang ada anak OKU, dia ada satu perasaan ya, yang mana dia akan menghantui dia bila dia dah membesar. Kita dah tua, dia pun membesar, kita akan menghantui kita kalau dia tidak boleh melakukan kerja sendiri. Kehidupan sendiri dia tak boleh nak buat sendiri, kita akan risau sebab kita bimbang dia bila kita dah tak ada. Dia tak tahu nak buat apa. Nak harapkan orang dia kadang-kadang hari ni orang boleh bantu, esok orang tak boleh bantu. Tak ada orang yang boleh bantu kita setiap masa. Jadi nak kita kena berdikari ni. Kalau OKU ni yang penting ni kehidupan sendiri lah. Kena boleh urus diri sendiri, alhamdulillah. Kadang-kadang orang bagi bantuan, dia bagi benda bahan mentah. Benda bahan mentah kita, kalau kita tak belajar benda-benda yang asas sendiri ni, orang bagi kita, kena bagi ke orang lain lah. Kita tak boleh nak guna, kita tak tahu cara nak gunakan dia. Okay, saya akan pusing lagi ayam saya sekali lagi. Sebab bunyi minyak ni semakin slow, maknanya ayam di bawah ni dah bau naik. Jadi saya akan pusing balik sekali lagi. Saya akan tarik ayam saya ke sebelah kanan. Tak pusing. Dia kena, kalau dia pusing, dia golek sekali je. Ni golek berkali-kali, maknanya ayam tu belum berpusing lah. Saya boleh tahu ayam ni dah golek belum, dah pusing belum. Dia belum pusing lagi. Kalau dia golek sekali je, maknanya dah pusing. Macam ni dia dah pusing sebab dia pusing sekali. Orang muda kalau nak goreng ayam, senang aja nak tahu ayam tu berpusing ke tidak. Bila kita nak pusing ayam dia jatuh ke balik dalam kuali, dia jatuh 2-3 kali, bermakna ayam tu dia tak berpusing lagi. Dia hanya kena pusing, dia jatuh sekali je. Sekali ayam tu dia berpusing lah. Saya simpan tepung saya. Siapa yang ada kawan-kawan dia ada anak OKU, bagi tahu nasihat kat dia. Jangan biarkan anak-anak OKU ni dalam rumah terperap, dalam rumah tak bagi dia buat kerja apa-apa. Kena bagi dia peluang buat apa-apa je kerja dan memudahkan dia lah. Tak semestinya bermasak. Memasak ni waktu dulu saya belajar subjek kemahiran hidup. Cikgu mengajar saya ketika subjek kemahiran hidup. Tahu cara nak pegang kuali, tahu cara nak buka dapur gas, tahu macam mana nak tahu suhu panasnya api ni, boleh. Ayam ni tak susah. Pergi kedai, minta dia potong siap-siap, balik basuh, buatlah. InsyaAllah kalau minggu depan, kalau saya free, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan macam mana nak buat ayam sambal. Ayam sambal pun belajar juga dulu. Okey, bau ayam dia dah naik. Minyak di dalam kuali ni pun dah semakin slow bunyi dia. Jadi saya akan keluarkan ayam saya daripada kuali ya. Cara nak keluarkan ayam dia, kena letak ayam kena pinggan ni,
bawah kuali lah. Maknanya kena sentuh ni sikit ni. Baru kita boleh keluarkan ayam. Kalau macam orang biasa ni dia sekali ni saut kan. Ini kita tak boleh. Kena perlahan. Letak macam ni. Okey. Saya akan tarik perlahan. Jadi ini satu tuan-tuan dan puan, orang kita juga boleh memasak dalam satu masa boleh buat 2 lauk lah. Maknanya saya boleh masak sayur yang saya dah masak ni dengan ayam yang telah saya goreng. Orang ada yang tertanya-tanya macam mana boleh buat live dekat handphone ya. Handphone kita ada satu setting kat handphone tu, dia ada macam dia kurang orang yang memandu lah, tak tahu arah dia akan buka west tu dia akan on suara dia. Suara itu akan memberi arah ke mana yang kita nak pergi. Sama juga setting di handphone ni, dia ada satu kita panggil talkback lah. Handphone ni bila kita nak buat live ke, saya akan bila screen tu dia akan bersuara lah. Dia akan memberitahu sama ada saya dah fokuskan kuali ni ke arah screen ataupun tidak. Dia akan memberitahu lah, sehingga setting saya dia beritahu tepat. Okey, baru saya buat live. Sebab orang buta biasanya dia menggunakan handphone, dia akan menggunakan sistem talkback. Talkback ini boleh kita apa juga kita boleh buat. Sama kita nak Google ke, kita nak order GrabFood ke, GrabCar ke, apa juga dalam sistem yang ada di dalam handphone tu, kita boleh sama juga macam orang normal. Cuma yang kadang orang normal dia ada yang tak berapa faham dengan cara orang buta menggunakan handphone touch screen ni. Itu sebabkan dia meragui sebab dia terkejut lah, heran lah orang buta tak ada. Dulu orang tak heran kalau orang buta guna handphone sebab ada keypad 1, 2, 3, 9, 0 kan. Orang tak heran. Sekarang orang ada yang heran sebab handphone tu rata, ada skrin rata. Macam mana orang buta boleh gunakan handphone touch screen? Jadi saya nak maklumkan di sini, orang buta sebenarnya dia juga sama macam orang normal, boleh menggunakan handphone seperti biasa, kecuali peta. Peta ni dia tidak boleh baca semua, tak sama macam orang normal. Kalau dia ada benda yang bergambar raja yang berbentuk peta, ada yang dia boleh bacakan, ada yang dia tak boleh bacakan. Jadi kalau peta dia ada sedikit kesukaran pada kita lah. Tapi kalau dari sudut lain tak ada. Biasanya kalau gunakan talkback lah. Biasanya WhatsApp suara pun kita jarang guna typing. Boleh typing macam biasa boleh, sebab dia akan berbunyi juga. Tapi kalau nak cepat kita akan buat WhatsApp audio suara lah. Cuma kat Facebook ni dia tak ada nak hantar mesej ni tak ada audio suara. Jadi nak tak nak kita kena typing. Itu sajalah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan kita ragui dengan kemampuan orang buta. Sekiranya mereka ni sebenarnya perlu berusaha belajar. Kalau kita tak belajar memang tak boleh. Daripada kecil kalau kita tak diajar sampai besar memang tak pandai. Ada juga di kalangan kawan-kawan saya yang dulu mak ayah dia biarkan dia balik rumah tak bagi dia buat basuh pinggan, tak bagi kemas rumah, tak bagi, sampai ke besar, sampai ke hari ini tak pandai nak buat apa. Nak bergerak sendiri pun takut-takut, perlu ada orang pandu dia, perlu orang bawa dia. Kalau dia nak gerak keluar sendiri, dia tak berani sebab dia tak ada keyakinan diri. Bila tak ada keyakinan diri, kita nak bergerak, kita nak buat urusan susah. Kita kena harapkan orang lain. Kalau dalam musim PKP ni macam mana nak mengharapkan orang lain? Itu yang saya harapkan kepada sesiapa yang dia anak OKU, yang masih kecil, yang masih bersekolah, bagi dia peluang, ajar dia. Kalau musim PKP ataupun musim orang banjir ke atau duduk di rumah saja, bagilah peluang dia buat kerja yang mudah-mudah pun tak apa, lipat baju ke. Itu sajalah perkongsian saya untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawasanya orang buta juga boleh hidup berdikari seperti orang normal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.